Hai, Assalamualaikum. Saya Syahmi dan rakan saya, Muhammad Rafiuddin Syahmi, akan membentangkan satu analisis cerpen yang bertajuk Dirma Penyu Gergasi, hasil karya saya punya pensyarah iaitu Encik Bahtiar bin Omar. Okey, sebelum kita nak tengok struktur dan pemikiran penulis yang terdapat dalam cerpen tu, saya nak terangkan sedikit tentang cerita tu, maksudnya sinopsis cerita tu. Okey, pada permulaan cerpen tu, Dirma tu diperkenalkan. Okey, Dirma ni sebenarnya seekor penyu belimbing. Okey, lepas tu sebab apa tajuk tu Dirma Penyu Gergasi? Sebab Dirma tu penyu yang besar. Okey. Okey, lepas tu Dirma ni dia nak bertelur. Jadi dia cari tempat yang selamat dan bersih. Tempat yang selamat dan bersih tu, nama tempat dia tu Rantau Abang. Okey. So dia nak pergi ke Rantau Abang tu lah. Okay, sepanjang perjalanan dia nak ke Rantau Abang tu, dia terjumpa dua kawan dia, iaitu Tam dan Bok. Okay, Bok ni ikan terubuk, Tam ni ketam. Okay, masa dia jumpa dengan kawan-kawan dia tu, Tam dengan terubuk ni menceritakanlah apa yang berlaku di kawasan dia tu. Okay, kebanyakan dia cerita pasal benda yang dilakukan oleh manusia. Okay, kemudian selepas dia dah jumpa tu, dia pun nak teruskan perjalanan dia. Masa perjalanan dia tu, dia lapar tiba-tiba. Dia nampak ada obo-obo. Okey, masa dia nak menghala ke pantai tu, masa dia nak makan tu juga, dekat bawah dia tu banyak ikan-ikan, anak-anak ikan yang menumpang tau. So bila nampak obo-obo tu, anak-anak ikan tu tegur, jangan makan obo-obo tu bukan obo-obo, tu sampah. Okey, lepas tu Dirma pun dia tahan apa sampailah ke pantai. Sampai ke pantai tu dia nak bertelur. Tiba-tiba datang dua orang manusia datang. So Dirma tu macam cemas, takut. Okay, bila dia takut tu, dia takut lah. Lepas tu rupa-rupanya dua orang tu petugas tempat tu. Okay, tempat yang dia pergi tu rupanya tempat pemeliharaan telur penyu. Okay, tu je. Okay, tadi saya dah ceritakan serba sedikit tentang cerpen Dirma Penyu Gergasi. Jadi sekarang saya nak bagi tahu apakah pemikiran utama yang nak disampaikan oleh penulis. Okey, pada pendapat saya, pemikiran utama yang disampaikan oleh penulis ialah kerosakan alam sekitar yang menggugat ekosistem flora dan fauna atas akibat perbuatan manusia. Sebab sepanjang cerpen tu, dia banyak menyatakan perbuatan manusia yang menyebabkan kerosakan alam sekitar. Okey, contoh yang pertama, okey, Dirma ni masa dia nak cari tempat bertelur tu susah sebab pantai-pantai semua dah kotor. Okey, yang kedua, bila Dirma ni bertemu dengan Bok, Bok tu cerita macam mana penyelam yang bawa senjata tu bunuh keluarga dia. Okey, yang ketiga, okey. Yang ketiga, Dirma berjumpa dengan Tam. Tam cerita macam mana manusia tu menangkap haiwan laut ni menggunakan jaring yang besar, pukat yang besar. Okey. Yang terakhir, bila Dirma hampir nak termakan dengan pais sampah. Okey, semua tu sebenarnya disebabkan oleh manusia yang buat kerosakan, tapi akhirnya yang menerima akibat tu kehidupan laut. Okey, itulah dia punya tema. Tadi kita dah tengok tema bagi Dirma seekor penyu ni. Okay, sekarang kita akan tengok persoalan yang terdapat dalam cerpen ni, iaitu pemikiran sampingan yang nak disampaikan oleh penulis dalam cerpen ini. Okey, yang pertama ialah kegigihan seekor penyu untuk memperluaskan legasi kehidupan spesies dia. Okey, kita boleh tengok daripada cerita ni, kita boleh nampak usaha yang dilakukan oleh Dirma untuk memastikan ada legasi daripada diri dia, Dirma yang penyu yang besar tu lah. Okay, sebab kita boleh tengok Dirma ni dia menggembara untuk cari tempat-tempat yang sesuai supaya dia boleh bertelur. Okay, yang kedua, pemikiran yang nak disampaikan ialah ancaman kepupusan yang dihadapi oleh flora dan fauna atas perbuatan manusia. Okay, dia nak tapi realitinya kita boleh tengok memang sebetulnya memang banyak berlaku pencemaran alam sekitar. Okey, saya rasa mungkin penulis nak sampaikan bahawa manusia ni sekarang ni perlulah menjaga alam sekitar supaya
flora dan fauna tu dia tak terjejas. Okey, yang ketiga ialah keprihatinan terhadap flora dan fauna. Okey, dalam cerpen ni dia ada dua orang yang nak menunjukkan keprihatinan. Okey, dua orang tu petugas tu lah, sebab dia masih nak menjaga kelangsungan kehidupan spesies penyu. Okey, yang keempat ialah dia nak menyampaikan halangan yang perlu dilalui oleh seekor penyu untuk meneruskan kehidupan dan legasi dia. Okey, kita boleh tengok dekat dalam cerpen ni dia tunjukkan halangan-halangan yang dilalui oleh Dirma tu. Okay, salah satu halangan yang dia lalui untuk nak bertelur tu, dia hampir termakan plastik sampah. Itulah salah satu halangan dia tu. Okey, yang terakhir ialah pemikiran yang disampaikanlah kehidupan yang saling bantu-membantu. Okey, sebab kita boleh tengok ada satu kisah dalam cerpen ni yang di mana ada anak ikan ni, dia tumpang cekaran Dirma. Okey, kemudian bila Dirma ni nak terhampir nak makan pai sampah tu, ikan tu bantu dia supaya Dirma tu tak termakan pai sampah tu. Okey, itulah beberapa persoalan yang wujud dalam cerpen ini. Terdapat watak utama yang bernama Dirma dan beberapa watak sampingan iaitu Bok, Tam, anak ikan, petugas dan suatu hari penyu di dalam cerpen ini. Okey, sekarang saya akan menceritakan dengan lebih spesifik siapakah Dirma penyu gergasi. Okey, Dirma penyu gergasi ni merupakan spesies penyu belimbing. Okey, spesies penyu belimbing ni spesies penyu yang paling saiz dia besar. Okey. Sekarang kita akan tengok perwatakan Dirma ni. Okey, Dirma ni seorang penyu yang banyak pengalaman. Sebab apa dia banyak pengalaman? Sebab dalam cerpen tu masa Bok tanya dia ceritakan, aku suka menggembara sebab aku nak pengalaman. Okey. So saya expect Dirma ni dah banyak pengalaman sebab sebelum-sebelum ni dia dah pernah mengembara. Okey. Yang kedua, Dirma ni seekor penyu yang pembersih dan sukakan kedamaian. Sebab apa? Sebab dalam cerpen tu dia ada menceritakan Dirma ni suka bertelur di tempat yang bersih dan tenang. Okey, dari situ kita dapat tahu okey, Dirma ni seekor penyu yang pembersih dan suka kedamaian. Okey, yang ketiga, okey, Dirma ni seekor penyu yang prihatin dan pendengar yang baik. Okey, sebab apa saya bagi tahu macam tu? Sebab dalam cerpen ni masa Bok tengah bercerita dengan Dirma, cerpen tu ada menyatakan bahawa Dirma mendengar dengan sangat teliti semasa Bok tu nak menceritakan apa yang berlaku kepada keluarga dia. Okey, yang terakhir, Dirma ni seekor penyu yang bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab dia bertanggungjawab untuk memastikan ada legasi sambungan kepada spesies penyu belimbing tu. Okey, daripada situ kita dapat tahu, nak rumuskan bahawa Dirma ni seekor penyu yang mempunyai perwatakan yang positif. Maksudnya perwatakan yang baik-baik. Okey, tadi kita dah tahu siapakah Dirma. Okey, sekarang kita nak kenal lagi seorang kawan dia iaitu Bok. Okey, Bok ni sebenarnya seekor ikan terubuk yang menjadi sahabat kepada Dirma lah. Okey, Bok ni juga seekor ikan terubuk yang peramah. Sebab apa dia peramah? Sebab dalam cerita tu, bila Dirma tu sampai ke tempat dia, Bok ni terus bertanya khabar. Dia tak tunggu pun Dirma tu nak tanya khabar dulu. Sebab Bok dengan Dirma ni jarang berjumpa tau. Sebab Dirma ni suka menggembara. Okey, yang ketiga, Bok ni seekor ikan terubuk yang penyayang. Sebab apa dia penyayang? Sebab dia rasa sedih bila kehilangan ahli keluarga dia. Okey, sebab kita tahu dalam cerpen ni dia ceritakan macam mana Bok ni kehilangan ahli keluarga dia. Ahli keluarga dia tu dibunuh oleh 5 orang manusia yang memegang senjata. Kejam maksudnya dia kena bunuh tu. Okey. Yang terakhir, Bok ni merupakan seekor ikan terubuk yang riang. Sebab apa? Sebab masa dia berbual dengan rakan-rakan dia tu, dia rasa semangat macam tu, nak dengar. Sebab tu lah kita boleh bagi tahu yang Bok ni seekor ikan terubuk yang riang. Okey, itu saja. Kita akan tengok pula watak seterusnya iaitu anak ikan. Okey, siapakah anak ikan ni? Okey, anak ikan ni merupakan
watak yang menumpang di bawah cengkerang dirma. Okey, masa dirma nak pergi ke timur tu, anak ikan ni tumpang kat bawah dia. Okey. Anak ikan ni memang anak ikan yang baik hati sebab masa dirma nak termakan tu dia terus tegur. Okey, sebab dia tak nak dirma mati. Okey, dekat situ kita boleh nampak juga anak ikan ni merupakan seorang yang mengenang budi orang yang membantunya lah. Okey, sebab kita tahu dirma ni membenarkan dia untuk menumpang di cekerang dia. Jadi dia membalas jasa dengan membuat perwatakan yang baik hati dengan membantu dirma daripada mengelakkan dirma daripada termakan plastik sampah. Okey, itu saja untuk watak dan perwatakan anak ikan. Okey, sekarang kita akan tengok binaan plot bagi cerpen Dirma Penyu Gergasi. Okey, kalau kita tengok peristiwa dan cerpen ni disusun secara kronologi. Maksudnya dekat sini dia mendahulukan benda yang dahulu dan mengkemudiankan benda yang kemudian. Dia susun. Dia tak ada flashback ke apa ke. Okey, macam tu. Okey, kita akan tengok eksposisi dia, perkembangan, perumitan, klimaks dan pelarian dia. Okey, kita tengok eksposisi dia. Okey, masa eksposisi ni Dirma diperkenalkan dengan terperinci. Dia bagi tahu Dirma ni macam mana, Dirma tu besar dia macam mana, dia bagi tahu Dirma tu siapa. Okey, yang kedua iaitu perkembangan. Okey, perkembangan dia adalah Dirma berjumpa Ubok dan Tam. Okey, daripada situ konflik dah mula terjadi. Dia bagi tahu masa dia berjumpa dengan tu ada banyak masalah alam sekitar yang berlaku. Okey, yang ketiga adalah perumitan, yang di mana Dirma terpaksa mengharungi banyak halangan. Salah satu halangan dia hampir termakan pais sampah. Pais sampah tu bahaya untuk seekor penyu sebab bila termakan pais sampah tu dia akan terbunuh, mati. Okey, yang keempat ialah klimaks. Okey, klimaks dia bila kedatangan manusia sebab tu Dirma sedang bertelur. Okey, masa tu Dirma memang sangat cemas sebab dia takut. Dia sangat takut sebab dia takut dia tak boleh bertelur dan dia mati kat situ sebab dia takut orang tu akan bunuh dia. Okey, yang akhir sekali iaitu pelarian. Okey, rupa-rupanya kawasan Dirma bertelur tu sebenarnya sudah diwartakan sebagai zon satu hari penyu. Maksudnya Dirma tu yang dua orang datang kat dia tu bukan orang jahat tapi orang yang baik, nak tolong dia bertelur. Okey, kat situ kita boleh tengok macam mana plot tu dibina. Pelarian dia merupakan pelarian yang positif sebab Dirma ni berjaya untuk bertelur. Sebab dia memang dia punya tujuan nak bertelur. Bila dia dapat bertelur, di akhirnya maksudnya tu pelarian yang positif lah. So memang ceritanya bagus. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada teknik plot cerpen Dirma Penyu Gergasi. Teknik yang digunakan dalam cerpen tersebut adalah teknik imbas kembali, iaitu penulis menggunakan watak Buk dan Tam untuk mengimbas kejadian lalu melalui dialog dan perbualan. Yang kedua ialah teknik dialog, iaitu penulis mewujudkan pertuturan antara setiap watak yang ada dalam cerpen tersebut. Dan yang ketiga, teknik pemerian, iaitu penulis memerihalkan keadaan semasa keluarga Buk yang ditembak oleh senjata yang dibawa oleh 5 orang penyelam. Selain itu, terdapat beberapa gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen Dirma Penyu Gergasi. Antara gaya bahasa yang terdapat di dalam cerpen tersebut ialah gaya bahasa diksi, iaitu penulis menggunakan perkataan dalam kehidupan seharian yang mudah difahami oleh pembaca. Seterusnya, terdapat juga gaya bahasa yang menggunakan ayat pendek dan juga ayat sederhana panjang dalam cerpen tersebut. Hal ini demikian kerana ayat pendek dan ayat sederhana panjang adalah amat sesuai dengan peringkat umur pembaca, iaitu golongan kanak-kanak yang merupakan pembaca sasaran bagi cerpen tersebut. Seterusnya, kita pergi pula kepada nilai-nilai yang terdapat di dalam cerpen Dirma Penyu Gergasi.
Terdapat beberapa nilai yang boleh didapati melalui cerpen tersebut. Yang pertama, nilai kegigihan, iaitu derma seekor penyu gergasi yang gigih mengembara untuk memperoleh pengalaman. Yang kedua, nilai berdikari. Contohnya, derma mengembara seorang diri ke seluruh lautan untuk mencari pengalaman dan juga bertelur. Yang ketiga, nilai kebijaksanaan. Contohnya, derma memilih tempat yang selamat dan sesuai serta bersih untuk bertelur bagi menjamin kehidupan spesiesnya. Dan nilai yang terakhir ialah nilai keprihatinan. Misalnya, anak-anak ikan yang menyelamatkan derma daripada termakan plastik sampah yang boleh menyebabkan ia mati. Akhir sekali, kita pergi pula kepada pengajaran yang terdapat di dalam cerpen Derma Penyu Gergasi. Terdapat beberapa pengajaran yang boleh diperoleh daripada cerpen tersebut. Antara pengajarannya ialah kita mestilah membantu antara satu sama lain. Contohnya, anak-anak ikan yang telah membantu derma bagi mengelakkan derma daripada termakan plastik sampah. Yang kedua, kita mestilah bersikap rasional dalam melakukan setiap tindakan. Misalnya, derma yang telah memilih tempat yang sesuai dan bersih untuk bertelur bagi menjamin kemandirian spesiesnya. Pengajaran yang ketiga ialah kita mestilah prihatin dengan keadaan sekeliling, seperti dua orang petugas yang cuba untuk memelihara kemenjadian spesies penyu yang semakin terancam. Dan pengajaran yang terakhir ialah kita perlulah sentiasa menjaga hubungan bersama rakan dengan berperwatakan baik bersama rakan. Contohnya, derma yang sering mendengar dan meneliti semasa Book sedang bercerita kepada Ella. Untuk cerpen tersebut, saya memberi penilaian sebanyak 10 bintang kerana cerpen tersebut telah memberi pengajaran yang baik. Contohnya, pengajaran yang boleh saya peroleh daripada cerpen tersebut ialah kita mestilah menjaga kebersihan alam sekitar. Selain itu, cerpen tersebut juga mempunyai ayat yang pendek dan ringkas dan dapat memberi pemahaman yang lebih jelas kerana sesuai dengan peringkat umur bagi sasaran pembaca cerpen tersebut. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.